Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermuamalah atas kontrak, ya, umpamanya atas kontrak insurans konvensional telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 1972 dan saya sendiri hadir dalam majelis itu. Dalam persidangan yang kelima, bahwa insurans nyawa seperti yang dijalankan oleh syarikat-syarikat insurans pada masa itu dan masa ini adalah suatu muamalah yang fasid, masalah yang tidak boleh diterima oleh syarak, atau muamalah yang batil, itu dipanggil fasid, ya. Ianya tidak sesuai dengan prinsip Islam dari segi akadnya karena mengandungi unsur-unsur gharar, tipu, ya, atau tidak tentuan, maisir, judi dan riba, tidak faedah. Di atas unsur itu maka ianya tidak sesuai dengan syarak dan muamalah itu dipanggil muamalah fasid. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? Ya, baik. Dosa riba yang pertama termaktub dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-278, yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Baik, kita dengar ayat ni. Ayat ni cukup keras dan cukup, maknanya berikan penekanan yang cukup kuat. Sebagai bukti, yang pertama saya terjemahkan, ya, ya ayyuhalladzina amanu. Bila mana Allah SWT memulakan ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah Allah SWT telah pun menapis sesiapa yang tiada iman yang utuh dalam diri dia, dia tidak akan memandang ayat ini. Sesiapa yang tidak mempunyai kekuatan iman, akidah kepada Allah, mereka tidak akan peduli apa yang akan disebut oleh ayat ni. Maknanya ayat ni adalah memang terpilih untuk orang yang betul-betul beriman saja akan nampak, akan mengambil pengajaran. Maka itu adalah takkid yang pertama, ataupun penekanan yang pertama dalam ayat ni. Jadi sesiapa yang rasa nak masukkan diri dia dalam bab beriman, kena sensitif dengan apa yang akan disebut oleh ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nombor 2, bertakwalah kamu kepada Allah. Starting ayat Allah tak cerita lagi apa benda nak sembang ni. Allah dah sembang dah. Ittaqullah. Ittaqullah tu perintah, tuan-tuan. Al-amru yufidul wujub. Perintah membawa erti wajib. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Maknanya apa yang Allah nak sebut lepas ni memang menguji ketakwaan. Sama ada betul-betul dia rasa takwa ataupun tak. Ya, itu yang kedua. Masuk yang ketiga, Wadharu tu tuan-tuan, fi'il amar juga tu, iaitulah perintah juga. Tinggalkanlah kamu semua. Apa dia? Ma baqiya minar riba. Jadi dah ada 3 situ. Ya ayyuhalladzina amanu dah pertama. Yang kedua, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Yang ketiga, wadharu, tinggalkanlah ma baqiya minar riba. 4. Oh, dah 4 dah. Sebab apa? Ma baqiya minar riba itu tuan-tuan, saki-baki riba kena tinggal, inti-panti riba lagi jangan terlibat. Ya, jadi kat situ dah ada 4 penekanan. Kemudian Allah tak puas lagi kat situ, Allah sebut lagi apa kat ujung tu?
Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Masya Allah. Kalau kamu betul-betul beriman, ini kamu kena buat. Dahlah yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang ketiga, wadharu ma baqiya minar riba. Yang keempat, in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman. Maknanya kalau kamu tak buat, kamu bukan beriman sungguh. Kamu tak beriman. Lagu tu. Kemudian Allah kuatkan lagi dengan satu ayat yang lagi menakutkan selepas ayat tu, iaitulah fa illam taf'alu. Ni Allah bagi dia punya azab dia apa benda pula. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak buat apa yang disuruh ni, iaitulah menjauhi saki-baki riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu telah pun mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka tak gunalah ketika itu agaknya sambutan Maulid Rasul pun berselawat marhaban dan seumpamanya. Kat mana perginya saya pun tak tahulah. Dia tengah perang nak buat lagu mana? Ini bukan main-main. Ada orang kata, ustaz, ayat ni mungkin dia bersifat majazi. Majazi, tu majazi. Majazi ni maksud saya beginilah. Majazi ni perumpamaan. Contohnya ada seorang lelaki yang gagah perkasa masuk dewan ni, saya kata nampak seorang singa sudah masuk dalam dewan. Singa bukan singa betul, tapi singa tu nak menunjukkan sifat kegagahan dia. Itu namanya majazi. Bolehlah kata majazi, ya. Jadi ada orang kata ayat ni bersifat majazi ni ustaz. Maksudnya dia ini sebenarnya bukan perang betul. Maknanya nak tunjuk dia ni, dia punya bahaya, dia macam perang dengan Allah. Itu je, bukan perang sungguh. Jangan ustaz kata kami perang dengan Allah pula. Dia kata lagu tu. Jawapannya tak. Kerana kalau kita rujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan apakah dia yang dikatakan oleh pakar tafsir sedunia. Tuan-tuan tahu siapa pakar tafsir dunia ni selain daripada Nabi Muhammad? Jawapan dia Ibnu Abbas, sahabat Nabi, turjumanul Quran. Maka Ibnu Abbas kata, yuqalu li akili riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harbi. Akan dikatakan kepada orang yang makan riba ini di hari kiamat, pergi ambil senjata kamu untuk pergi berperang. Maka seolah-olah nak Ibnu Abbas nak beritahu bahawa ianya adalah situasi peperangan yang hakiki. Itulah juga kaedah usul fiqh. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal original kita ambil dalam satu kalam, hakikat dia, kecuali ada benda yang membawakan kepada maksud majazi dan seumpamanya. Baik, jadi itu adalah yang perlu kita faham. Dosa yang pertama yang juga diberikan respon oleh Imam Malik bin Anas, katanya, tasahfahtu kitab Allah wa sunnata nabi falam ajid syarr dhanban asyarru min riba lianna Allah adhana fihi lil harb. Katanya Imam Malik bin Anas kata, aku buka dalam Al-Quran, aku buka dalam hadis Nabi, aku tak jumpa dosa yang menakutkan, yang paling menakutkan kecuali riba, kerana Allah mengisytiharkan perang dengan orang yang terlibat dengan riba. Kemudian Imam Abu Hanifah An-Nu'man pun berkata demikian juga. Inilah dia akhwaful ayah fil Quran, ayat yang paling menakutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi ini semua alim-alim, imam-imam madhab, semua menyebutkan besarnya dan bimbangnya mereka dengan ayat seumpama ini. Baik, oleh kerana itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua disebutkan oleh Allah juga dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah juga, iaitulah Allah kata, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Orang yang terlibat dengan riba, Allah yamhaq, maksudnya hancur, musnahkan keberkatan kehidupannya, hartanya hancur. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menambahkan keberkatan, kemakmuran harta seseorang yang bersedekah dan berzakat. Ya, demikian. Jadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, maka maksud hilang berkat itu adalah seseorang itu akan ringan nak buat dosa, ringan nak bersifat tamak, ringan bila dapat saja duit, ringan je tangan tu nak beli benda-benda yang tak halal. Dan dengan sebab itu maka dia menjadi bakhil. Maknanya dia punya kehidupan tu semakin ringan untuk melakukan dosa dan semakin berat untuk melakukan pahala. Maka itu yang berlaku bila hilang keberkatan. Tapi awas, keberkatan ni dia macam hukum, dia tak nampak, tuan-tuan. Macam contohnya ada satu handphone di depan mata saya ni kan. Handphone ni kalau kita beli, tuan-tuan, dengan halal, bentuknya macam gini juga. Macam ginilah bentuknya. Tetapi kalau saya curi, bukanlah saya, na'udzubillah, kalau ada orang dia curi, bentuknya macam ini juga, tuan-tuan. Tak ada tertulis, tiba-tiba jadi hitam kat situ, dia curi. Tak ada, dia tak tulis. Yang ada dekat hati, kalla barrana ala qulubihim, ya, iaitu dia akan jadi karat dengan sebab dosa-dosa.
maka itulah dia kesan dia. Orang tak nampak, dia melibatkan kepada keimanan. Baik, jadi itu dosa riba yang kedua. Sebab itulah dia memerlukan kepada pertimbangan, perbincangan, pengetahuan yang dalam, ya. Dan dia lebih besar daripada dosa makan babi, betul. Makan, masaklah babi goreng, panggang sekalipun tuan-tuan, cicah dengan cincaluk sekalipun, dosa dia tak sama dengan dosa riba. Dosa makan babi itu lagi kurang. Dosa makan babi tak sampai tahap perang dengan Allah, tak sampai tahap hilang berkat, tak sampai, ya. Baik, kemudian dosa riba yang ketiga, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis, dirhamu riba ya'kuluhu rajul asyaddu min 30 zanyah. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan lebih berat daripada 30 kali zina. Disebutkan oleh Albani dalam kitabnya Ghayatul Maram, hadis yang sahih, iaitu lebih teruk daripada 30 kali zina. Jadi hadis ni jangan disilap faham pula bahawa zina tu ringan, baik kita berzina ramai-ramai. Tidak. Hadis ni nak beri faham bahawa riba itu berat, target dia punya konteks hadis tu, riba itu lebih berat daripada zina, dan dia punya kesan dia lebih menyeluruh, kesan dia lebih memudaratkan tanpa orang perasan. Maka riba punya dosa dia berselindung, terutamanya di akhir zaman. Dia berselindung, dia punya mudarat tu berbanding dengan zina. Belum dia nampak, oh lahir anak luar nikah, buang dekat masjid, buang dekat dalam tanah, orang boleh nampak, dan orang boleh nampak. Tapi riba ni di sampai akhir zaman dia tak berapa nampak, macam seolah-olah ada keridhaan. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you.